Diterbitkan oleh Jawatan Kuasa Tetap Kesihatan Awam, Perpaduan, Pembangunan Wanita dan Keluarga, Negeri Selangor. Hai, Assalamualaikum. Saya Heda Haize, hos anda. Bertemu kita lagi dalam Jejak Wanita Selangor bersama PWB. Dan kali ini saya berada di Dun Sungai Kandis. Dengar kata dekat sini sangat terkenal dengan buah nenas. Apa lagi? Jom ikut saya. Episod kali ini Jejak Wanita Selangor menuju ke Pusat Wanita Berdaya PWB Dun Sungai Kandis. Dun Sungai Kandis ini adalah di bawah kawasan Parlimen Kota Raja yang mempunyai keluasan 50,000 hektar. Demografi penduduknya pula lebih kurang seramai 51,000 orang, terdiri daripada kaum Melayu, India dan Cina. Ekonomi penduduk setempatnya seimbang dan ada di antaranya bekerja di dalam sektor kerajaan, swasta serta bekerja sendiri. Dun Sungai Kandis juga mempunyai beberapa tempat tumpuan pelancong untuk dikunjungi seperti GM Klang, Ladang Nenas Johan Setia, Kilang Pro 3 Dinia dan Muzium Diraja. Kali ini sesi demo bersama dengan PWB Dun Sungai Kandis. Kita akan buat sesuatu yang menarik dan katanya diperbuat dari minyak terpakai. Kita bersama dengan Kak Nora. Kak Nora, dah lama ke Kak Nora buat ni? Sebenarnya saya belajar buat sabun 30 tahun dahulu. 30 tahun dahulu. Jadi biasanya kalau Kak Nora buat ni berapa lama jangka masanya? Untuk hari ini kita akan buat sabun yang paling asas sekali. Itu sabun basuh daripada minyak kita semula. Dan ini hanya mengambil sekitar 15 minit sahaja. 15 minit je? Senang. Jadi hari ni sebenarnya kita nak buat sabun kan? Sabun ni sabun yang semula jadilah. Ya, Semua orang boleh buat? Asalkan kita ada minyak, kita ada air dan kita ada soda, kita dah boleh buat. Mudah saja bahan asas dia. Oh, 3 bahan je? Ya, betul. Jadi boleh akak mulakan macam mana cara-cara dia supaya semua orang boleh tahu macam mana nak buat sabun sendiri. Perlu sedikit ilmu mengenai langkah-langkah keselamatan kerana kita akan mengenalikan bahan kimia. Jadi, mula-mula sekali, Langkah yang pertama kita kena langkah buat apa? pertama ialah kita perlu memakai langkah keselamatan. Jeng. Jadi maafkan saya akan lebih stylo pada hari ini. Wow. Kita akan pakai goggles, ya. Jadi akak lah yang buat sebab akak dah ada langkah keselamatan ni. Ya, dan kita ada sarung tangan. Sarung tangan ni tak kisah sarung tangan apa pun boleh, asalkan dia glove lah, glove, latex glove. Nak pakai disposable tu pun boleh. Cuma sebab bila saya selalu buat, saya guna inilah sebab ini dah Lebih pakai selamat. berkali-kali kita pakai dah Boleh jimat ya, boleh pakai basuh. Betul. Dan bahan-bahan yang kita perlukan, Kalau dengar bahan-bahan dia pun nampak macam mudah. Jadi saya tak sabar Kak. Macam mana cara nak buat sabun ni Kak? Okey. Boleh Kak tunjukkan? okey, senang sangat, semudah ABC. Oh, semudah ABC. Okey, mula-mula kita timbang dulu bahan. Aha. Kita timbang air dahulu. Di mana air kita perlukan adalah sebanyak 190 gram. 190 gram. Kalau lah contoh tak ada penimbang ni Kak, boleh guna mililiter. Tak, sebab untuk sabun bahan kimia kita memang perlukan timbangan yang tepat supaya kita dapat hasil seperti mana yang kita hendakkan. Tak adalah cair ke kan? Kalau tidak dia boleh lerai ataupun dia tak tahan lama dalam bila kena air dia cepat cair. Okey, kemudian kita akan timbang pula lye. Lye kita gunakan sebanyak 70 gram sahaja. Yang ni yang dah siap lah. Itu yang dah siap. Oh, maksudnya kalau guna minyak ikan tu Kak tak bau ke? Cuba cium, ada bau tak? Tak ada pun dia. Surprisingly tak ada bau kan? Kenapa dia? Macam mana dia boleh hilang bau? Kerana proses soda ni, dalam proses saponification ni, memang bau akan hilang. Kerana itu kalau kita basuh lantai guna soda, ataupun almari kasut berbau, termasuk soda je bau hilang. Bahkan kalau mulut berbau pun, dalam bersih, kalau kita buat ubat gigi sendiri pun kita guna soda. Jadi akak memang kat rumah guna bahan-bahan semula jadi macam ni lah? Kita secara upaya menggunakan bahan semula jadi selagi yang boleh. Wow, bagusnya. Jadi
Okey, untuk langkah seterusnya. Ini langkah keselamatan yang perlu yang perlu. Jadi saya kena jauh-jauh ke macam mana? Okey. Dia akan meruap dia akan meruap dan dia terlampau kali, ini akan panas Jadi untuk langkah keselamatan, lye dituang ke air, bukan air ke lye Sebab nanti dia memecik Kak? Dia meruap. Dan kacau. Dan sekiranya air dah sentuh di luar ni, panas. Boleh sentuh Sentuh luar je panas. Ya Allah. Dia panas Magic ke Kak? Panas. Jadi kalau kita buat di tempat, sebaik-baiknya sabun ni kita buat di tempat terbuka beraliran yang bagus. Ni kalau sikit tak apalah. Kalau buat banyak, dekat rumah? Kat rumah memang kita bancuh di luar rumah. Bancuh di luar rumah. Selepas, jadi kepada anda yang nak buat tu, pastikan dekat luar rumah bahaya. Okey, selepas sejuk, selepas dapat suhu bilik, baru kita akan campurkan dengan minyak. So sekarang kita akan timbang minyak pula Untuk minyak berapa banyak? Okey, kualiti sabun juga bergantung kepada jenis lemak yang digunakan Jadi kalau kita guna minyak kelapa, ni kita akan guna sikit minyak kelapa kerana minyak kelapa ni akan menghasilkan sabun yang berbuih banyak. Jadi kalau kita nampak sabun tu berbuih banyak, sabun semua jadi berbuih banyak menggunakan minyak kelapa. Maksudnya kalau yang sabun-sabun yang biasa kita beli tu kan Kak, dekat apa tu, dekat kedai-kedai tu yang keluar buih tu, dia letak minyak juga ke macam mana? Untuk komersial kebanyakannya mereka menggunakan SLS, SLES, pembuih yang sama digunakan untuk mencuci tajam kereta. Jadi kalau kita lihat kandungan shampoo kita, shampoo rambut dan juga kandungan untuk basuh tajam kereta lebih kurang sama Oi Kak ni menakutkan saya. Jadi basuh kereta pula boleh basuh kat badan Jadi adakah badan anda setaraf dengan tajam kereta? Gitu. Okey, lepas tu kita campur sekali dengan minyak yang terpakai. Minyak sawit terpakai kita gunakan 400. Kalau macam sekarang ni akak masih lagi ambil minyak-minyak daripada peniaga ke macam mana? Tak. Sebab kita buat untuk sendiri, kita menggalakkan peserta untuk membawa sendiri minyak yang mereka gunakan di rumah. Kerana kita nak mengajar mereka untuk recycle apa yang ada di rumah, recycle, reduce. Dia reducekan penggunaan tu. Okey, bila kita campur begini, minyak sawit dia akan menghasilkan sabun yang keras. Okey, kalau kita tengok sabun lain, kalau kita guna minyak zaitun, sabun dia lembut. Kalau minyak sawit dia akan menghasilkan sabun yang keras, sangat sesuai untuk jadikan sabun tahan lasak untuk membasuh. Dia tak mudah cair. Jadi yang ni untuk sabun basuh pinggan macam tu? Ya. Ke basuh apa-apa, baju pun boleh? Baju pun boleh, pinggan boleh sebab dia sabun asas. Tapi badan? Badan pun boleh sebenarnya. Tapi kalau badan saya galakkan guna minyak barulah. Sebab kita tak tahu, takut ada orang alergik pada certain betul, benda tiba-tiba pula jalan sebelah orang bau ayam goreng. Tapi don't be surprised, sebenarnya ada orang yang menggunakan minyak kita semula untuk buat sabun mandi. Sebab itu kita perlu belajar sendiri supaya kita tahu apa yang kita gunakan. Betul. Okey, seterusnya Kak, macam mana cara dia? Okey, jadi sekarang ni kena campurkan dua bahan ni. Okey, setelah mendapat suhu bilik, cuba dah sentuh. Tadi kan panas? Sekali bila dah suam suhu bilik, baru kita campurkan ke dalam kedua adunan ni. So suka hatilah nak pakai bekas mana pun, kita tuangkan asalkan cukup. Kalau macam mana Kak, contoh kalau yang macam ni warna kuning, jadi dah siap warna kuning. Kalau saya nak warna merah ke? Boleh. Boleh lah. Isi pewarna ke macam mana? Untuk pewarna, untuk sabun kita gunakan warna semu jadi, mineral colour. Itu pewarna yang digunakan, sama pewarna yang digunakan untuk kosmetik. Jadi kalau kita pergi ke kedai craft, kita minta pewarna kosmetik. Ada beza kerana pewarna untuk kosmetik ni bila kita basuh dia hilang. Okey, sebab tu kita pakai lipstick ke, kita pakai apa, hilang. Bayangkan kalau kita gunakan pewarna makanan, pewarna kek lapis untuk buat sabun. Dah lagi melekat belakang badan Okey Kak, saya nak tanyalah sambil-sambil akak buat ni kan, sabun ni sambil akak kacau tu, berapa lama dah akak jadi tenaga pengajar dekat Dun Sungai Kandis ni? Untuk Dun Sungai Kandis, sebab ini adalah Dun yang baru, lama-lamanya adalah Dun Seri Muda sebelum persepadanan semula. Jadi saya mula mengajar ketika N50, Dun Seri Muda dahulu. Tapi ketika itu saya mengajar pemakanan sihat.
Di mana saya mengajar proses membuat makanan bayi homemade, minuman sihat contohnya air herba, dan juga jamu. Jadi kalau macam jamu untuk nak buat sendiri tu pun sebenarnya kita guna bahan-bahan yang ada di keliling rumah sahaja. Oh, baguslah Kak Nora ni. Semua guna bahan-bahan yang ada dekat rumah je. Senang. Jadi biasanya memang akak galakkan peserta bawa bahan-bahan tu daripada rumah. Sebenarnya setengah tu sebab kelas herba ni ramai yang tidak mengenali herba-herba warisan Jadi selalunya saya akan bawa untuk mereka lihat, dan kelas bermula dengan teori pengenalan herba dan juga keselamatan mengambil herba. So, ini adalah penting kerana kita tidak mahu rakan-rakan kita sendiri mengambil suplemen di luar yang kita tidak tahu asalnya bagaimana. Kerana bila kita buat sendiri kita tahu, dan kita juga tahu masa bila kita pula ambil. Contohnya kunyit boleh ambil hari-hari, tapi macam herba-herba dan hutan, tongkat ali ke, kecil Fatimah tu ke bukan untuk pengambilan hari-hari. So betul? Peserta akan diberi kesedaran dahulu sebelum kita belajar membuat. Jadi sambil akak bagi kelas tu mengajar ni, akak bagi ilmu juga yang berguna kepada peserta. Jadi Kak, lebih kurang kalau akak kata sebelum persepadanan semula tu lebih kurang dalam 3 tahun. Akak dah 2017. Betul. 3 tahun dah. Macam mana akak tengok daripada 3 tahun tu sambutan daripada penduduk-penduduk di Dun Sungai Kandis ni? Alhamdulillah di mana program PWB ni ia memberi peluang kepada wanita terutamanya di luar bandar dan juga di bandar juga sebenarnya selain daripada mendapat ilmu, tetapi kita juga membina satu hubungan bonding silaturahim. Betul. Di mana terutama ramai yang berada di Sungai Kandis adalah perantau. Contohnya saya sini daripada Perak, di mana jiran kita lah keluarga kita apabila kita merantau, dan kita lihat ukhuwah yang terbina daripada program PWB ini sangat bagus. Dahulunya sebelum akak sertai PWB ni, macam mana akak mula-mula tahu PWB ni ada dekat Dun Sungai Kandis ni? Ketika itu sebenarnya saya selalu muncul di televisyen untuk rancangan-rancangan demonstrasi pemakanan sihat, dan saya juga penulis jemputan untuk majalah wanita dan juga surat khabar untuk kolom pemakanan sihat. Kebetulan arwah Wabi Suhaimi dia tahu dan dia minta saya membuat program. Bila dia terima jemputan sebagai pengajar, baru saya tahu ada PWB, dan saya sangat suka dengan konsep PWB, di mana rakan-rakan wanita di luar sana dapat menambahkan ilmu kemahiran secara percuma. Itu yang paling penting kan? Ya, dan kelas-kelas ini juga di mana pengajarnya terpilih. Dan kalau untuk pengetahuan Haida, kalau kelas sabun sebegini pun kalau di luar harganya paling murah 120. 120? Dan ada sehingga ke RM600. Ui. Jadi kalau rakan-rakan wanita di negeri Selangor ini tidak mengambil peluang ini, ialah satu kerugian. Satu betul, kerugian besar. Saya setuju. Tapi Kak Nora ajar percuma di PWB Dun Sungai Kandis ni, dan sekarang ni ajar kepada semua yang sedang menonton video ni. Jadi Kak Nora ni nampak macam dah pekat dah tadi ni. Okey, daripada cair tadi macam adunan seperti rujala sehingga dia menjadi seperti adunan nak buat custard dan kita akan terus tuangkan ke dalam acuan. Okey, untuk acuan ni yang sebenarnya kita boleh gunakan apa saja acuan. Ini saya guna kotak recycle je. Kalau kat rumah contohlah tak ada kotak ni Kak, ni nama dia macam kotak kertas kan? Ini kan jamuan-jamuan tu kita ambil, kita kutip lah basuh-basuh guna balik. Kita boleh guna kotak santan. Boleh juga. Boleh kotak air apa ni, kotak susu, UHT pun boleh juga tak ada masalah. Kita letakkan. Yang ni macam ni kalau kena tunggu sampai keras ke nak jadi macam ni Okey, selepas ni kita akan hentak-hentak sikit supaya dia comel, cun kan. Kita akan biarkan di tempat yang ada ventilasi udara yang baik. Biar saja begitu. Dan selepas 24 jam, kita akan keluarkan. So, selepas 24 jam, dia akan jadi seperti sebegini. Dia keras macam ni. Dia keras dan kita akan keluarkan. Lepas tu dah boleh terus guna ke macam mana Kak? Belum lagi. Untuk proses, kita perlu ada proses curing. Curing tu maksudnya apa Kak? Kalau tu akak-akak kat rumah tu tak tahu. Proses curing ada di mana? Tadi kan sabun tadi panas kan? Bahan kimia. Kita nak supaya sabunnya lembut pada kulit. Ia mengambil masa sebulan untuk di mana lye, lemak dan air tadi untuk mix sebati. Dan kalau nak cepatkan proses curing ni, kita perlu potonglah. Kalau maksudnya kalau nanti dah lepas sebulan tu dia dah keras lah, tak boleh potong. So dalam tempoh ni kita akan potong. Yang ni kenapa warna putih Kak? Yang ni guna minyak apa?
Itu bergantung pada minyak kita gunakan. Sebab nanti pun dah ketukar warna kuning juga. Sebab ni masih baru kan? Oh. Okey. Boleh saya bau? Mesti ada bau ikan tak? Oh, tak ada. Magic gitu. Dia bau kosong je. Dia macam tak ada bau apa-apa Ya. Jadi kita akan biarkan supaya lebih lama kita biarkan sabun ni nanti, proses curingnya, sabun ni akan lebih tahan lasak. Sebab tu kita boleh gunakan untuk sabun basuh pinggan, sabun mandi dan juga sabun basuh baju. Oh, jadi dia tak mudah kalau cair. macam ni kan mudah cair kan? Ya. Oh, ni dah kira dah siap dah ni Kak? Ni dah siap dah. Biarkan sebulan. Lepas sebulan dah boleh guna. Okey, apa yang berlaku selepas 1 bulan, kita boleh terus gunakan. Ataupun kalau kita nak gunakan sebagai tak ramai basuh tangan kan, masih rumah banyak gunakan mesin basuh, apa yang perlu kita buat ialah kita akan parutkan sabun ni tadi. Oh, ini dah memang betul lah macam buat program masakan. Ada parut pula. Oh, ini untuk gunakan untuk basuh baju lah. Untuk basuh baju. Oh, maksudnya dalam satu blok ni boleh guna macam-macam kegunaan dia lah. Betul. Oh, bagusnya. Sangat menjimatkan, sangat praktikal dan kita juga menjaga alam. Okey, contohnya bila kita dah parut sebegini, kita akan ukur lah, kita timbang dan kita akan masuk dalam bekas. Kenapa kena timbang Kak? Supaya kita tahu formula kita sendiri. So setengah orang dia punya formula tak sama kan. Contohnya kalau saya satu bahagian. Setengah orang tak ada cup kan. So satu bahagian sabun. Dan kita akan tambah baking soda. Baking soda yang buat kuih tu. So kenapa pula kena letak baking soda Kak? Inilah bahan pemangkin untuk jadikan cucian tadi lebih bersih. Oh. Ya, ada banyak lagi bahan nak campur. Contohnya boraks, garam. Tapi ni lagi senang lah kan, ada soda je. Supaya kita dapat formula sendiri. Setengah orang kita tambah fragrance oil. Tapi kalau macam nak wangi tu Kak, letak fragrance oil. Letak fragrance oil. Ya. Dah siap sabun basuh kita. Dah boleh digunakan di dalam mesin basuh. Terus masukkan je? Ya. So soda bikarbonat tak buang? Memang terus masukkan sekali. Memang antara bahan dia. Sebelum kita tutuplah kata-kata akhir daripada Kak Nora sendiri, apa harapan Kak Nora kepada semua wanita di luar sana, khususnya di PWB Dun Sungai Kandis ni yang belum lagi sertai PWB untuk sertai PWB? Haida, sebenarnya saya sangat teruja untuk berkongsi ilmu dan saya percaya ramai tenaga pengajar di luar sana juga sangat berminat untuk berkongsi ilmu dan kemahiran dan terpulanglah kepada wanita di luar sana di Dun Sungai Kandis untuk mengambil peluang keemasan ini untuk menyertai program-program yang dijalankan oleh PWB di mana bukan sekadar percuma tetapi insya-Allah anda akan berjumpa dengan wanita-wanita lain yang berfikiran positif, yang suka membantu di mana kita sama-sama akan mewujudkan komuniti wanita yang sama-sama membantu wanita. Ia tidaklah membuang masa tetapi kita berkumpul beramai-ramai menuntut ilmu dan saling bantu-membantu. InsyaAllah anda akan bergembira mencerai program PWB terutamanya di Sungai Kandis. Kerana wanita di Sungai Kandis ni memang ramah tamah ya. Memang ramah tamah. Betul, tengok sajalah Kak Nora wakilnya. Gitu. Jadi memang kepada anda di luar sana, jangan lepaskan peluang sertai program-program yang dianjurkan oleh PWB di sini. Pastinya sangat berguna dan paling penting tadi boleh mewujudkan satu komuniti yang positif dekat Sungai Kandis ni. Jadi terima kasih kepada Kak Nora kerana sudi bersama dengan kami dan Jejak Wanita Selangor ni. Selepas ni Kak, dah nak jumpa dengan YB dekat sini. YB Ustaz Muhammad Zawawi. Ya. Okey, sebenarnya Dun Sungai Kandis sangat beruntung mempunyai YB yang sangat prihatin dengan program-program wanita dan beliau banyak memberi sokongan moral, keuangan, PWB masa di sini. untuk PWB. Jadi kepada wanita di Sungai Kandis, jika anda menyertai program-program PWB, anda juga mudah untuk bertemu dengan YB Ustaz Zawawi. Jadi kalau anda nak bertemu dengan YB juga, jom ikut saya. Kali ini, Jejak Wanita Selangor berpeluang menemu ramah YB Tuan Muhammad Zawawi bin Ahmad Mughni, Ahli Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Sungai Kandis. Terima kasih YB kerana bersama dengan Jejak Wanita Selangor. YB sibuk ke sekarang ni? Alhamdulillah, terkawal sibuk. Terkawal sibuk. Jadi YB boleh saya tanya beberapa soalan tentang PWB di sini? Boleh, insyaAllah. Jadi YB, apa misi utama YB dalam membangunkan PWB di Dun Sungai Kandis ni? Misi utama saya untuk wanita di Dun Sungai Kandis ialah untuk memberdayakan mereka dari segi kemahiran. Kemahiran yang dapat
menjadikan mereka ini membangunkan keluarga mereka, ekonomi keluarga mereka, termasuklah pendidikan dan juga hubungan sosial. Kerana wanita ini adalah separuh daripada jumlah rakyat Malaysia dan juga rakyat negeri Selangor. Jadi mereka adalah sumber tenaga, sumber kemahiran yang perlu dimanfaatkan untuk membangunkan negeri. Setuju. Jadi dalam program PWB, banyak program-program yang dirancang oleh kerajaan negeri, khususnya daripada Esko Pejabat Dr. Siti Maria untuk membangunkan, empower wanita khususnya di kawasan Dun Sungai Kandis. Jadi macam YB sendiri, apa perancangan YB di PWB Dun Sungai Kandis ni? Perancangan saya untuk PWB Sungai Kandis ialah untuk merancakkan program kemahiran dan juga pemberdayaan, khususnya kemahiran di segi aspek pengurusan rumah tangga, seperti kemahiran memasak, kemahiran menjahit, kemahiran membuat craft yang dapat mungkin menghias rumah dalam masa yang sama menjadi sumber pendapatan kepada keluarga. Betul. Dan saya melihat setakat ini banyak program-program yang telah diatur di kawasan Dun Sungai Kandis, sambutannya sangat menggalakkan. Ini maknanya rakyat semakin sedar tentang potensi diri mereka untuk dikembangkan. Dan dengan adanya program PWB, ramai wanita dapat terlibat dan dalam masa yang sama dapat membangunkan keluarga mereka juga. YB Zawawi memang sangat menyokong penuh PWB di sini. Jadi YB, boleh YB ceritakan pula bagaimana kerjasama YB dengan YB Dr. Siti Maria sendiri? Alhamdulillah, sejak program PWB diperkenalkan, pejabat kami sentiasa berhubung rapat dengan pejabat Esko YB Dr. Siti Maria kerana banyak program-program yang boleh dimanfaatkan, dikongsikan kepada seluruh penduduk di kawasan Dun Sungai Kandis. Terutamanya program-program yang melibatkan pemberdayaan wanita, program kebajikan dan yang terbaru kerjasama berkenaan dengan program inisiatif peduli sihat. Di mana Dun Sungai Kandis telah diberikan sejumlah peruntukan penambahan kuota untuk dimanfaatkan oleh wanita-wanita di kawasan Dun Sungai Kandis. Dan pendaftaran telah pun saya hebahkan kepada ketua kampung, kepada ahli majlis agar segera didaftarkan untuk kita daftarkan mereka sebagai peserta program inisiatif peduli sihat dan program Kasih Ibu Smart Selangor. Tentunya program ini banyak membantu dan memberi manfaat kepada ramai wanita di kawasan Dun Sungai Kandis. Saya setuju sangat dengan YB Zawawi. YB Dr. Siti Maria sangat memberikan kerjasama yang baik. Kalau kita dapat tengok, di semua PWB memberikan respon yang sangat baik. Terima kasih kepada YB Dr. Siti Maria. Dan YB, boleh sama-sama kita buat slogan PWB, Wanita Berdaya, Wanita Berdikari. Okey, insyaAllah. Okay. PWB, Wanita Berdaya, Wanita Berdikari. Pusat Wanita Berdaya Dun Sungai Kandis ini dipimpin oleh Puan Roslida binti Udin bersama-sama anggota jawatan kuasanya seramai 10 orang. Antara aktiviti aktif yang dianjurkan oleh PWB Dun Sungai Kandis ialah bengkel membuat pasu tuala simen, menggunting pola baju kurung, gubahan manik dan pembuatan sabun. Orang kuat PWB Dun Sungai Kandis, kita bersama dengan Puan Roslida. Apa khabar Puan Roslida? Alhamdulillah baik. Berapa tahun dah Puan Roslida jadi penyelia dekat sini? Saya dah menjadi penyelia selama setahun lah. Tahun lepas dan tahun ni baru akan renew yang terbaru lah. Apa inisiatif yang dah dilaksanakan di PWB Dun Sungai Kandis? Selama setahun yang saya menjadi penyelia, kami telah buat, setiap bulan kami akan buat 2 program lah sekurang-kurangnya untuk setiap kampung di Dun Sungai Kandis ni, dan ada 7 kampung dan 4 taman lah. Kami akan kena bergerak di setiap kawasan tu. Oh, jadi setiap program tu bergerak ke kawasan-kawasan yang telah ditetapkan lah. Sebulan 2 kali ada program lah. Pastinya yang ni tahun kedua, mesti ada lagi banyak perancangan Puan Roslida selepas ni. Apa antaranya? Ya, yang kita akan lebih, program yang lebih advance kita akan ajar nanti untuk batik shibori, buat cara nak bikin batik kan. Lepas tu kita akan buat jahit emas juga sempena PKP ni. Kita akan jahit emas kain lah. Bersama dengan wanita di sini? Ya, wanita. Di tempat lain semulalah kan. Tempat di kampung lain atau taman yang di bawah Dun Sungai Kandis. Oh, menarik. Jadi kalau macam penyelia lain kan ada misi utama di setiap tempatnya. Kalau Puan Roslida sendiri di PWB Dun Sungai Kandis ni ada misi utama tak di sini? Saya dengan harapan setiap program yang kami buat ni dia akan melahirkan lebih ramai lagi yang di dalam bidang yang kami ajar tu.
Bukan setakat di kelas tu saja. Dia akan berterusan boleh buat bisnes di rumah untuk jualan sebagai pertambahan pendapatan lah. Bagaimana pula sambutan mereka di sini, wanita-wanita di sini tentang program-program yang dianjurkan oleh PWB? Alhamdulillah, setiap program yang kami anjurkan mendapat sambutan yang menggalakkan lah daripada mereka. Dan mereka kalau boleh nak ada yang lagi dan lagi kan macam tu. Jadi boleh Puan ceritakan dengan kami apa antara pengalaman manis Puan sepanjang jadi penyelidik kat sini? Alhamdulillah, bila mendapat feedback semula daripada peserta mengenai program yang mereka dah ikuti. Yang terbaru, bulan lepas kami baru belajar ajar buat pola baju kurung kan. Mereka dah bagi feedback yang mereka boleh buat sendiri. Sendiri pola tu dah sekarang. Jadi kalau dekat Dun Sungai Kandis ni macam mana hebahan untuk program-program PWB? Biasanya kami akan buat iklan tu dan akan WhatsApp lah, blast WhatsApp ke grup-grup, dan JK akan blast WhatsApp ke grup kawasan-kawasan mereka lah. Jadi lebih cepat mudah macam tu lah. Jadi ni Puan, kata akhir daripada Puan sendiri sebagai penyelia PWB Dun Sungai Kandis ni kepada semua wanita di luar sana khususnya Dun ni untuk sertai PWB selepas ni. Kepada wanita-wanita di Dun Sungai Kandis, sama-sama kita turut serta dengan program yang PWB anjurkan di bawah YB Dr. Siti Maria. Rugi kalau kita tidak ikuti program ni sebab semuanya ditanggung oleh Kerajaan Negeri Selangor. Itu yang istimewanya kan kepada semua penduduk negeri Selangor ni. Betul. Percuma segalanya. Jadi jangan lepaskan peluang. Bawa badan je orang cakap. Ya. Barang semua kita siapkan. Balik dengan ilmu. Ya, balik dengan ilmu. Jadi boleh kita bertemu dengan peserta katanya. Ya. Yang tu Okey. Baiklah, sekarang ni kita akan bertemu dengan peserta-peserta PWB yang sudah berjaya mengusahakan perniagaan sendiri. Bersama dengan Ida sekarang ni salah seorangnya iaitu Kak Leha. Kak Leha boleh perkenalkan diri pada semua? Assalamualaikum. Saya adalah Puan Zaliha Jala yang tinggal di Jalan Kebun. Saya adalah pengusaha kedai makan dan juga mengusahakan sedikit biskut untuk Hari Raya. Seperti yang saya sedia maklum Kak, Akak ni salah seorang yang mengusahakan produk berasaskan nenas, betul? Ya, betul. Jadi antara produknya apa Kak? Produknya adalah pajeri nenas, tart nenas, biskut, macam-macam biskut nenas yang berjamkan nenas. Lepas tu ada juga bawlu lapis, lapis. Tapi hari ini produk tu tak adalah. Pun boleh juga menghasilkan daripada nenas. Apa saja yang berasaskan nenas Akak buat. Jadi memang popular lah dekat Sungai Kandis ni. Memang popular sangatlah pasal nenas ni. Kalau orang tanya je nenas ni kat mana, mesti ada di Dun Sungai Kandis, terutamanya di Jalan Kebun. Jalan Kebun memang orang kenal dengan nenas. Apa saranan Akak kepada wanita-wanita di luar sana khususnya Dun Sungai Kandis ni untuk sertai program-program PWB ni? Okey, saya sebagai yang telah mengikuti program PWB, saya mengharapkan semua wanita-wanita di luar sana supaya dapat mengikuti program PWB yang dijalankan untuk kita menambah ilmu dan mendapat yang manfaat yang baik sebab dia adalah free untuk semua. Jangan malu-malu untuk keluar, kita ramai-ramai join PWB punya program. Terima kasih Kak Leha kerana bersama dengan kami dalam Jejak Wanita Selangor ni. Jadi boleh tak saya nak rasa produk-produk Kak ni? Boleh sangat. Cubalah rasa ke ni. Yang ni jam nenas. Ini jam nenas. Kau tak nenas ke Kak? Sedap lah Kak. Jejak Wanita Selangor bersama PWB Dun Sungai Kandis. Terima kasih kerana anda yang menonton episod kali ini. Jangan lupa untuk like, share dan komen video ni. Terus ikuti Jejak Wanita Selangor bersama PWB ke Dun yang seterusnya. PWB, wanita berdaya, wanita berdikari. Kita jumpa lagi